Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan kesyukuran kita panjatkan, kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dipertemukan kita lagi di dalam majlis ilmu. Insya-Allah kita akan sambungkan pengajian kita yang mana masih lagi dalam bab ataupun tajuk tentang dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi, seorang ulama daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa an. Insya-Allah kita akan sambung dalam bab dosa besar yang ketiga, iaitu sihir, yang mana pada minggu lepas telah saya kupaskan tentang dosa besar yang pertama, iaitu menyekutukan al-isyraku atau isyraku billah, menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membunuh manusia tanpa hak. Kemudian insya-Allah yang ketiga ini kita akan masuk tentang bab sihir, yang mana pada minggu lepas baru awal tajuk insya-Allah. Tuan-tuan, kita masih lagi belum menang lagi tuan-tuan. Saya selalu sebut tak apa, supaya kita ingat mengingati masih lagi dalam 3 angka. Masih bertahan 3 angka lagi, belum naik 4 angka. Jadi kita berhati-hati 3 perkara kita jaga tuan-tuan. Saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan, 3 perkara itulah usaha kita dan juga ikhtiar kita. Yang mana andai kata kita keluar di mana saja pun, pakailah pelitup muka. Yang kedua, selalulah kita membersihkan tangan kita dengan hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, jagalah jarak sosial kita, penjarakan sosial kita tuan-tuan. Melaka pun semalam 16 kes. Hari ini tak tahu, tak perasan tadi 3, tak ada kes. Tapi kes yang kontak tu saya difahamkan ramai tuan-tuan, dalam 30 yang kontak rapat lah, bukan kes yang sebenarnya. Sebab yang mana yang menjaga di hospital Melaka tu ada yang kontak rapat telah disaring dalam 30 orang. Allahu akbar tuan-tuan. Jadi kita berharaplah janganlah kita punya kuliah ini ditangguhkan tuan. Sebab kursus-kursus yang saya akan hadari ditangguhkan, iaitu kursus tentang di bawah Jaim, di bawah guru takmir, pada 31 ditangguhkan. Begitu juga khusus pada minggu hadapan pun ditangguhkan sebab ditakuti tuan-tuan. Okey, jadi kita mohon pada Allah Taala supaya dihindarkanlah hampir setahun juga, nak dekat setahun jugalah kita hidup bersama dengan COVID-19 ini tuan-tuan. Sebab kita tidak nampak, tidak tahu, itulah hakikatnya. Wallahu alam, sama ada ia daripada perbuatan manusia ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Sebab yang mana itu semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdoa supaya dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuan-tuan. Mudah-mudahan. Seterusnya, surau di sekolah lama masih lagi memerlukan dana. Andai kata ada yang
terlebih ke ataupun ada lebihan harta atau wang, bolehlah untuk infakkanlah di surau lama saya, sekolah lama, yang mana kosnya hampir 350,000 lah. Belum mencukupi lagi. Mudah-mudahan dengan infak tuan-tuan, surau tadi dapat dibina, dan juga merupakan sedekahun jariyah, yang mana 3 perkara tidak akan putus setelah kita mati, antaranya iaitu yang pertama sedekahun jariyah, iaitu sedekah yang mengalir tuan-tuan. Kita dapat manfaat besok di alam kubur besok tuan-tuan. Okey, yang ketiga, tolong doakan saya, mata masih belum lagi sihat. Hampir 7 minggu, masuk minggu ini 7 minggu, masih lagi diikut saya. Pandang kiri kanan diikut lagi tuan-tuan. Jadi pergi di farmasi, dia kata mungkin makan suplemen lah. InsyaAllah benda tu boleh hilang, tapi makan masa tuan-tuan. Dah tua dah, 50 dah. Biasalah. Allah tarik sedikit demi sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita tuan-tuan. Kalau macam tu, kita sihat muda ya, tak adalah alasan untuk kita mati. Kan? Tak logik mati kan? Muda mati, tak logik lah. Kecuali lah kalau aksiden ke apa kan. Itulah hakikat kebenarannya hidup kita tuan-tuan. Sedikit demi sedikit ditarik nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dulu kulit kita tegang, sekarang dah kendur. Kulit kita tegang, sekarang dah berkedut. Kemudian dulunya semua hitam, rambut hitam, janggut misai hitam, janggut hitam, sekarang semuanya dah putih dah. Itu menandakan kita dah uzur, ajuz, dah tua, dan menunjukkan umur kita telah menghampiri kepada kematian tuan-tuan. Jadi ingat mengingati, insya-Allah mendapat manfaat di antara kita, insya-Allah tuan-tuan. Okey, insya-Allah pada malam ini kita akan sambungkan pengajian kita yang mana masih lagi dalam bab ataupun tajuk tentang sihir, yang mana sihir ini disebabkan pengamal sihir sudah tentu menjadi kafir tuan-tuan. Asal sihir ini daripada syaitan. Yang mana mengamalkan sihir tadi dia belajar daripada syaitan tuan-tuan. Itulah. Jadi antara dosa yang paling besar, dosa yang ketiga iaitu sihir, yang mana Allah telah berfirman dalam suratul Baqarah, surah yang kedua ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr, yang bermaksud akan tetapi puak-puak syaitan ataupun syaitan itulah yang kafir, yang kufur dengan amalan sihirnya, kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir tersebut. Itu afsal sihir tuan-tuan. Jadi sihir ini bukan kepada kebaikan, semuanya kepada keburukan. Ada sihir untuk memisahkan suami isteri, sihir untuk menundukkan suami. Contohnya kalau perempuan tu sihir tadi boleh, siapa-siapa boleh belajar, sama ada lelaki atau perempuan. Sihir tadi contohnya kalau nak menundukkan suami, iaitu sihir tadi nasi kangkang tu, Allahu akbar. Itu dia. Itu syaitan lah, kerja syaitan tadi. Mengasut, membisik kan. Begitu juga kita bagi lelaki, supaya isteri kita sayang kepada kita, kita sihirkan dia. Tak payah sihir pun. Perempuan dia sayang pada kita, insya-Allah. Lelaki saya tak percaya. Kan? Kalau perempuan 100%. Dia memang sayang lelaki dia, suami dia. Kalau lelaki tu dia ada kona sikit. Ada kona baring sikit, kan? Niat tu ada nak masuk 2 tapi belum berani lagi. Percaya tanya tuan-tuan. Ada niat tak? Ada, tapi belum berani. Ataupun tak ada kemampuan. Okey, tak apa, insya-Allah tuan-tuan. Berbagai-bagai, bermacam-macam sihir tuan-tuan. Asalnya niat tu, ada niat tak apa. Niat yang baik, alhamdulillah. Apa pahala. Niat saja jangan buat. Tapi yang lain niat dan buat, 2 pahala kita dah dapat tuan-tuan. Okey. Cukuplah satu fawahidah. Allah mengatakan fawahidah. Cukuplah satu. Satu itulah yang puas. Susah kita nak
cari setianya sampai kita apa? Kadang-kadang kita sakit dijaga tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak sihat dijaga kita. Itu yang apa? Yang terbaik sebenarnya tuan-tuan. Tak payahlah. Sebenarnya menyusahkan je. Menyusahkan sebenarnya tuan-tuan. Bagi saya lah. Kan? Kan? Kena yang muda tu dah ada anak pun ramai. Kan? Nombor 3 pun anak ramai. Dah pening kepala. Kan? Ada masalah pening kepala. Pada tak botak jadi botak. Kan? Daripada rambut hitam jadi putih. Memikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah. Siapa suruh cari masalah? Maka datanglah masalah. Berbagai-bagai masalahnya tuan-tuan. Cukuplah satu tu. Jaga. Satu tu jaga insya-Allah. Mudah-mudahan satu ini yang terbaik bagi kita tuan-tuan. Tengoklah orang dulu mak bapak kita setia kan. Sampai dia meninggal. Masalah pun anak berdiri 9 10. Kadang-kadang isteri seorang ada 11 12 boleh buat apa tim bola sepak. Tak masalah pun kan? Gaduh-gaduh juga kan. Dia ada gaduh lembut, ada gaduh keras. Faham-fahamlah. Gaduh lembut tu biasalah. Kan? Saya faham kan. Gaduh-gaduh juga, itu pun gaduh juga. Kan? Bila gaduh je tambah, bila gaduh je tambah. Kan? Tu orang zaman dahulu. Zaman sekarang bila gaduh je tak boleh. Tak boleh tambah, sebab dia dah lari. Kan? Okey, insya-Allah tuan-tuan. Okey, kita berbalik pada sehari ini. Tidak ada tujuan bagi syaitan yang dilaknat, syaitan laknatullah, itu mengajarkan ilmu sihir kepada manusia melainkan untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui sihir tersebut. Itu dia. Siapa yang terjebak dengan sihir tadi, maka ia telah melakukan dosa besar dan juga ia telah kufur kafir pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ini semua ajaran-ajaran syaitan. Jadi barang siapa yang mengamalkan sihir tadi, maka ialah pengikut syaitan tadi tuan-tuan. Maka kita buanglah. Tak kiralah mengamalkan ke, belajarkan ke, ataupun kita melalui sihir tadi, perbuatan kita melalui sihir tadi, buat orang ke, hantar sana, hantar sini ke, pun berdosa besar tuan-tuan. Jadi hindarkan, hilangkanlah, jangan kita amalkan tuan-tuan. Apa jua kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jangan minta pada yang lain. Sebab apa jua yang Allah timpakan pada kita, antaranya musibah ke ataupun ujian ke, semuanya datang pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga COVID ini, semuanya datang pada Allah dengan izin Allah Taala. Andai kata Allah izinkan, Allah tarik kembali, hilangkan kembali, itu semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat harus bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita boleh berusaha, berikhtiar, cari penawarnya, sebab setiap penyakit ada penawarnya kecuali mati tuan-tuan. Ada penawarnya. Kemungkinan belum kita berjumpa lagi. Belum masanya Allah tentukan. Sebab bukan di Malaysia saja, satu dunia merasa COVID-19 ini tuan-tuan. Apa kita nak kata? Adakah ini perbuatan manusia? Adakah ini datang pada Allah Ta'ala? Kita berfikir bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang datang tadi, Allah ambillah kembali. Kemungkinan untuk menjadi ujian kepada kita tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Okey. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Harut dan Marut, iaitu dua orang malaikat. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 102. Sambungan pada ayat yang pertama tadi. Okey. Yang bermaksud sedang mereka, yakni sedang mereka berdua, iaitu malaikat Harut dan Marut, tidak mengajar seorang pun melainkan setelah menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya
kami ini hanyalah cubaan ataupun untuk menguji imanmu. Dengan sihir pun Allah nak uji iman kita, tuan-tuan. Nak tengok setakat mana iman kita, kepercayaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kita percayakah sihir itu ataupun ada kuasa selain pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Atau dikatakan melainkan setelah menasihatinya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan ataupun fitnah untuk menguji. Fitnah ini ujian, bukan fitnah orang mengata-ngata, itu bukan. Fitnah ini bentuk ujian ataupun cubaan ataupun dugaan untuk menguji imanmu. Oleh itu, janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya ilmu sihir. Boleh kepada tahap ke kafir kita, tuan-tuan. Okey. Dalam pada itu, ada juga orang-orang mempelajari daripada mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Ada. Yufarriqu bainal mar'i wa zawji, iaitu menceraikan isteri dengan suaminya. Ada sihir. Ada dia punya, orang kata, doa-doanya ataupun ada dia punya mentera-menteranya. Kadang-kadang dia letakkan sesuatu di bantal. Selalu bercakap, hari-hari bercakap, hari-hari bergaduh. Sebelum tu okey je, kan? Betul lah, dia pernah berlaku. Memang berlaku, tuan-tuan. Ni sihir menceraikan antara suami dengan isteri, tuan-tuan. Okey. Padahal mereka tidak akan sama sekali dapat memberi mudarat atau membahayakan seseorang pun dengan sihir itu, melainkan dengan izin Allah. Apa jua perbuatan kita itu, andai kata Allah tak izin, maka tidak jadi. Innama amru iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kadang-kadang Allah nak lihat tahap keimanan kita. Bagaimana kepercayaan kita, bagaimana keimanan kita, tebal ke iman kita, nipis ke iman kita, bergoyang ke iman kita. Allah nak lihat, nak tengok. Sebab hidup kita ini adalah merupakan ujian. Di dunia ini hanya sementara saja, tuan-tuan. Yang kekal besok di hari akhirat selama-lamanya. Jadi nak tengok, Allah ujilah kita. Berbagai-bagai bentuk, berbagai ujian Allah beri pada kita. Bukan satu ujian saja. Kadang hidup kita berbagai-bagai ujian Allah berikan. Diuji dengan penyakit. Penyakit saya pun dah datang balik dah. Penyakit angin dah datang balik dah, tuan-tuan. Dulu dah kena sekali, dah ubat, okey, ni datang balik. Dia coming back. Kan? Tadi saya berhenti beli roti. Angin dah naik dah. Kat rumah tadi okey tadi. Kenyang, kan? Sempat tadi berhenti beli roti, makan roti sementara, tuan-tuan. Ini ujian Allah Ta'ala. Cubaan pada kita. Setiap orang tu ada ujian dia. Itu menunjukkan Allah sayang kita. Andai kata kita tak ada ujian, Allah tak uji, okey, hidup kita tak ada apa-apa pun. Tak rasa apa-apa pun. Bagus je. Itu ada something wrong lah. Ada yang tidak kena, tuan-tuan. Biasa kita orang beriman, insya-Allah Allah akan uji kita. Nak tengok bagaimana tahap keimanan kita, bagaimana kita boleh menyelesaikan suatu masalah tadi dengan berpaksikan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Bukan pada cari bomo ke, cari apa tok dukun ke, bukan. Ada cara dia yang terbaik. Kita kembali pada ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka. Kata dia, sihir tadi membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat. Belajar sihir tadi tidak memberi manfaat kepada mereka. Sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu, dia tidak lagi mendapat bahagian yang baik di hari akhirat nanti. Tadi zaman Rasulullah pun
ada sihir. Nabi pun disihir, tuan-tuan. Bukan zaman sekarang. Zaman dulu pun dah ada. Apatah lagi zaman milenium ini, zaman moden ini pun masih ada sihir. Berbagai-bagai bentuk sihir, tuan-tuan. Sihir memisahkan suami isteri. Sihir tadi buat orang buat ini. Hantar sana, hantar sini, hantarkan penyakit, kan? Santau ke apa, tu semuanya sihir. Sampai muntah darah, tu semua sihir tu. Kemudian apa lagi bentuk-bentuk sihir yang lain? Sihir supaya tadi orang tak nampak kedai dia. Itu pun sihir juga. Pakai pelaris pun sihir juga. Nak laku barang dia. Letakkan dia punya surah dalam makanan. Ada pelaris tadi benda-benda kotor. Bukan benda bersih. Itu yang sedap. Penuh kedai dia. Tak tahu apa yang sedap. Kan? Hari-hari penuh. Dalam tengok tahu ada benda pelaris dalam kedai dia. Allahu akbar. Ada, bukan tak ada, ada. Berbagai bentuk sihir tadi tuan-tuan. Berbagai. Itu sebab sihir tadi merupakan dosa besar, tuan-tuan. Andai kata orang yang mengamalkan tidak sempat bertaubat pada Allah Ta'ala sebelum dia mati, kemungkinan dia akan masukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Sebenarnya sihir ini menyusahkan orang lain. Hati. Bila hati telah hitam, bila hati telah sakit, tuan-tuan. Hati, soal hati, rasa tak puas hati. Kan? Buat sekali, okey. Buat lagi, okey, orang dia tengok bagus, tak ada apa-apa pun, buat lagi. Kan? Seronok melihat saudaranya susah, menyusahkan saudaranya. Dosalah hukumnya. Sebab kita innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin tadi, orang iman tadi bersaudara. Ini soal hati, susah. Gambut sama hitam, tapi hati lain-lain. Kan? Hati tadi dah penuh dengan hasad dengki. Hati tadi dengan penuh dosa-dosa. Bagaimana cahaya Allah nak masuk dalam hati-hati yang ini? Al-ilmu nurun wa nuru la yuda lil 'asi. Ilmu tadi cahaya dan cahaya tadi, ilmu tadi tidak masuk, cahaya tadi tidak masuk pada hati-hati yang melakukan dosa maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah tertutup hatinya. Kebaikan tak boleh masuk, kejahatan itu yang sangka buruk pada orang lain. Orang tu baik pun disangka buruk. Orang tu buat baik pun disangka tidak baik. Ini bahaya. Suuzon saja, kan? Padahal dia buat satu kebaikan untuk kebaikan kita, tapi dia menyangka buruk. Ini pun masalah hati, tuan-tuan. Pun berlaku dalam masyarakat sekarang. Bukan dulu, sampai sekarang pun ada, tuan-tuan. Kalau duduk taman tu faham lah. Ada. Jangan taman, kampung pun ada, tuan-tuan. Pasalkan jalan sikit pun dah marah. Padahal itulah jalan. Apa salahnya kau berikan jalan, kan, dapat pahala. Setiap orang lalu tadi dapat pahalanya. Ini tak tutup terus. Allahu akbar. Ingat tanah jalan tu masuk dalam kubur besok. Bawa masuk dalam kubur, kan. Allahu akbar. Ini fikiran manusia ni, tuan-tuan. Sempit fikirannya. Hatinya tak terbuka. Berfikiran positiflah, sangka baiklah. Kan? Sangka baik tadi beri jalan pada orang lain, memudahkan orang lain dapat pahalanya. Nak dapat pahala pemudah, nak dapat dosa pemudah, tuan-tuan. Maka carilah pahala, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba mencari kebaikan, bukan berlumba mencari kejahatan. Kan? Allah suruh cari kebaikan, bukan cari kejahatan. Apa juga kebaikan dapat pahalanya. Tak kiralah bentuk kebaikan, tak kiralah. Bagi orang lalu kat laman kita, dekat jalan kita, dapat setiap lalu tu dapat pahala pada kita. Jangan risau. Malaikat raqibun atidun mencatatkan. Dua malaikat yang akan mencatatkan apa juga kebaikan. Itu sebab saya katakan, apa juga kebaikan walaupun sebesar zarah, apa juga kejahatan walaupun sebesar zarah, malaikat akan catat. Buatlah kebaikan. Itu saham kita besok di akhirat nanti, kan? Ini ada sangka buruk aja kat orang, kan? Apa salahnya? Ada tanah lebih, beri laluan pada orang. Buatlah jalan.
ada tanah lebih, infakkan untuk buat surau atau madrasah. Dapat pahalanya tuan-tuan. Sebab kita tak nampak. Pahala tadi kita tidak nampak tuan-tuan. Dosa pun kita tidak nampak. Andai kata kita nampak pahala itu sebesar gunung Uhud, kita berlumba nak mencari pahala. Andai kata kita tahu dosa tadi sebesar gunung Uhud pun, kita tidak akan melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak nampak. Memang Allah tak nampakkan. Itu perkara ghaib. Sam'iyat, perkara-perkara yang kita dengar saja, kita iman, percaya dan mengimani perkara-perkara sam'iyat. Syurga, neraka, pahala, dosa dan sebagainya. Besok, akhirat besok, baru orang nampakkan. Ini syurga, ini neraka. Ini titik sirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besok kita yang menyesal. Di akhirat kita yang menyesal besok. Allahu Akbar. Aku nak kembali balik. No, tak ada lagi. Tak akan kembali lagi. Dunia tak ada lagi. Dunia dah habis, hancur. Yang kekal besok, di hari akhirat besok. Itulah pembalasan kita besok. Di manakah kita antara masuk syurga ataupun neraka. Itu aja dua. Mana kita nak pilih sekarang tuan-tuan? Semua nak pilih yang syurga. Maka nak syurga, buatlah kebaikan. Buanglah hasad dengki, buruk sangka apa semua. Bersihkan hati itu. Macam marah pula. Bukan marah, nasihat. Tak marah, nasihat. Cakap Rabbul Ramli, nasihat. Tuan-tuan. Buatlah kebaikan. Itu saham kita besok. Allah akan nilai besok. Amalan kita semuanya ikhlas kerana Allah Ta'ala. Bukan dengan rasa riak, bukan rasa nak menunjuk, bukan rasa dengan takabur pada Allah SWT ataupun takabur pada orang lain. Ikhlas kita buat tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Itulah saham kita. Apa lagi besok kita nak bawa menghadap Allah SWT. Inilah. Bukan sahaja amalan-amalan yang Allah perintah. Amalan ini pun besok Allah akan kira. Allah akan hisap di Al-Mizan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan. Ini menolong kita besok, membantu kita besok tuan-tuan. Saya bercakap untuk diri saya dan juga tuan-tuan, kita ingat mengingati wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah tuan-tuan. Okey, kita sambung lagi. Kamu dapat melihat ramai orang yang sesat melibatkan diri dengan sihir. Itu dia. Ada lagi. Ada, jangan kata tak ada. Masih lagi mengamalkan sihir. Ada berlaku tuan-tuan. Ada. Itu dia. Dan menyangka bahawa ia hanyalah haram. Bukan haram, dosa besar. Bahkan kafir. Itu dia. Kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan. Dan menyangka bahawa ia hanyalah haram. Sedangkan mereka tidak menyedari bahawa ia sebenarnya hakikatnya termasuk daripada kekufuran. Itu dia. Dan boleh melibatkan tadi, iaitu kita syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita percaya, yakin bahawa sihir tadi kita beriman dengan sihir tadi, percaya pada sihir tadi boleh menjurus kepada asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita ada percaya ada kuasa selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi buanglah, hindarkanlah, jangan ada pada diri kita tuan-tuan. Okey. Lalu mereka pun mempelajari as-simya. Di bawah ni, penerangannya di bawah dalam kitab Dustur al-Ulama Jami' al-Ulum fi istilahat al-funun as-simya, ialah ilmu yang menguasai hayalan manusia lalu mewujudkan bayangan yang sebenarnya tidak wujud secara hakiki. Sebenarnya tak ada pun, hayalan saja. Itu dikatakan simya. Dia boleh berasa seronok atau takut dengan bayangan tersebut. Ibn Khaldun pula menyebutkannya sebagai ilmu rahsia huruf. Maksud di sini, maksudnya setiap huruf hijaiyah mempunyai rahsia yang tersendiri. Maksud simia ni pun antara
tergolong kepada sihir. Sebenarnya tuan-tuan okey. Lalu mereka pun mempelajari as-simya dan mengamalkannya. Sedangkan ia sememangnya sihir. Itu dia. Ilmu hayalan. Senang itu tuan-tuan. Selain daripada yang bertentangan dengan Islam, dengan agama kita, ataupun yang bukan ada, ataupun yang bukan datang daripada Allah dan juga bukan datang daripada Rasulullah SAW, contohnya sihir ini tuan-tuan. Jangan kita amalkan tuan-tuan. Ilmu memisahkan seorang lelaki daripada isterinya. Itu dia. Itu sihir tadi memisahkan suami dengan isteri. Pun dikira ilmu sihir tadi. Dan ia juga adalah sihir. Ilmu memisahkan suami isteri tadi pun tergolong daripada ilmu sihir. Serta ilmu yang menimbulkan kasih sayang seorang suami kepada isterinya. Maksud di sini, yakni isteri tadi memperbodoh-bodohkan suaminya, ikut cakap isterinya, kan? Isteri kata lah, tunduk macam orang bodoh, nasi kangkang, kan? Allahu akbar. Jelas pun dikira sihir. Suami ikut dia macam bodoh. Bang, mari kita pergi London. Pergi London. Dah habis gadai semua. Kan? Kan? Ikut cakap suami, ikut cakap isterinya. Isteri kata ya lah. Ia tak bertitik. Kan? Dia macam orang bodoh. Pun dikira sihir tadi tuan-tuan. Ilmu yang menimbulkan kasih sayang seorang suami kepada isterinya dan ilmu yang mencampakkan kebencian sesama mereka. Bergaduh lah. Pun dikira ilmu sihir. Sebab gaduh suami isteri tadi. Lalas keputusannya cerai. Dibuat orang yang menyihirkan dia, bukan dia sihir sendiri. Ataupun kemungkinan dia tak suka isterinya, tak suka suaminya, dia pun boleh sihir. Macam menundukkan suami menggunakan sihir, ikut cakap isterinya, kan? Kemudian nak memisahkan suami isteri tadi, orang yang buat, sihirkan dia, ya? Itu dikira sihir, dosa besar hukumnya. Jadi jangan dululah, buanglah, walaupun rasa tak puas hati, janganlah sampai kita buat orang, sihir orang, tuan-tuan. Allahu akbar, dosa besar tuan-tuan. Tak sempat bertaubat, kemungkinan dimasukkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Serta perkara-perkara seumpamanya, sepertinya. Berbagai bermacam-macam bentuk sihir tuan-tuan. Semuanya datangnya pada syaitan tadi. Syaitan menghasut, syaitan membisik-bisikkan. Sebenarnya orang yang buat ni imannya tak kuat tuan-tuan. Betul. Kadang-kadang solat pun tak. Betul. Yalah. Andai kata orang yang buat, amalkan amalan ni, yang mengamalkan segala perintah Allah, insya-Allah dia takut, dia tahu benda ini tidak elok ataupun tidak baik, adalah merupakan dosa besar. Yang melakukannya biasanya lah orang-orang yang imannya kurang. Ketaatannya kepada Allah Taala pun kurang. Iman tu ada, percaya tu ada, tapi kurang. Kalau tanya semua orang percaya Allah ada. Tanya, bukan tanya orang Melayu, tanya orang Cina, tanya ada. Tuhan Allah ada, dia percaya. Tapi orang Melayu percaya Allah tadi ada, tapi kenapa buat begini? Ilmu tak ada. Ilmu sedikit. Sebab belajar tak nak belajar, kan? So datang masjid tak nak, so datang surau tak nak, online dia. Pak Imam online saja kan. Dia tahu dia Pak Imam dia online dia kan. Tak apalah, online lah, tak apa kan. Tak kisahlah. Jangan langsung tak ada online sudah. Dia offline dia kan.
Itulah keadaan manusia sekarang, tuan-tuan. Itulah keadaan hakikatnya, tuan-tuan. Okey. Dengan menggunakan ungkapan yang tidak diketahui maksudnya. Itu dah. Mentera-mentera. Mula bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, kumang kami. Tanpa apa-apa dia baca pun tahu. Mula je. Bismillah. Lepas tu habis. Tak apa dia punya mentera. Dia baca, kita tidak tahu. Kemudian naik share dia. Ketuk sana. Dia sudah datang. Yang cerita tu, Ramli tu, cerita pembohong. Tapi kalau dukun, dukun ke bomo ke, dia ada naik share dia. Benda tu datanglah. Dia panggil dia punya apa? Qarin ataupun pendamping tadi. Kan? Ini yang berlaku, tuan-tuan. Berlaku sekarang ini, tuan-tuan. Yang kebanyakannya adalah syirik dan sesat. Itu dia. Tak ada pun. Minta dengan Allah Ta'ala. Allah suruh minta pada dia. Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku. Mudah-mudahan moga-moga aku perkenankan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya hamba-Ku tentangku, katakanlah wahai Muhammad bahawa aku hampir. Ujibud da'wata da'i iza da'an. Aku akan memperkenankan doa bila dia berdoa. Orang yang paling kedekut iaitu orang yang malas nak minta berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kita berdoa. Allah suka kita meminta. Bukan minta orang duit, bukan. Memang orang tak suka. Kan? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita minta. Tapi jangan minta tadi dengan usaha lah. Jangan minta tak ada berusaha. Allah tak perkenankan. Mesti ada usaha dan ikhtiar kita. Dan usaha dan ikhtiar kita, itulah kita bertawakal. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka bila kamu telah berazam, berusaha bersungguh-sungguh, maka kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan apa jua kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah COVID-19 ini, kita dah berusaha, berazam dan berusaha, kita serahkanlah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita serahkanlah. Keluar kita baca doa. Itu kita punya usaha kita. Bukan satu doa, baca 4 doa pun tak apa. Kalau naik kenderaan, baca doa naik kenderaan. Baca doa keluar rumah. Kemudian baca lagi tambahan lagi doa COVID tadi. Kemudian ada satu lagi tambahan doa bismillahirrahmanirrahim ma'asmi. Tu baca 4 doa tadi. Sebab kita sekarang dah di dalam hidup kita bersama dengan COVID-19 ni. Biarlah banyak doa tak apa. InsyaAllah. Mudah-mudahan banyak doa tadi. Allah akan menghindarkan kita daripada COVID-19 tadi. Itu ini usaha kita, tuan-tuan. Dan ikhtiar kita. Ini yang kita ada. Apa lagi yang kita ada? Vaksin pun belum ditemui. Obat pun belum ditemui. Inilah usaha kita, tuan-tuan. Yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Kemudian, hukuman bagi pengamal sihir adalah dibunuh. Itu dia. Berat. Kerana ia merupakan perbuatan kufur kepada Allah atau menyerupai kufur. Itu dia. Kemudian di kaki kitab ini, dalam mazhab Syafi'i, dia tidak dibunuh melainkan apabila dia menghalalkan amalan sihir. Itu dia. Maksudnya dia mengamal lah. Tak kira mengamalkan ke, ataupun dia seorang buat ke, kan? Ataupun melalui bomo ke, melalui dukun pun sama hukumnya, tuan-tuan. Ibarat orang yang memberi rasuah. La'natullahi 'alal murshi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberi rasuah dan juga yang menerima rasuah. Begitu jugalah. Orang yang mengamalkan sihir pun hukumnya sama. Orang yang suruh orang buat tu pun hukumnya sama. Sama hukumnya dengan orang yang mengamalkan sihir. Sama hukumnya. Jadi jauhkanlah ilmu-ilmu sihir ini. Sebabnya dia tidak ada manfaatnya, tuan-tuan. Inilah hukumnya. Hukuman bagi pengamal sihir adalah dibunuh kerana ia merupakan perbuatan kufur kepada Allah Ta'ala dan menyerupai kufur tadi. Nabi SAW bersabda,
ijtanimus sab'al mubiqat fa dzakara minha as-sihr. Yang bermaksud jauhilah 7 antara dosa-dosa besar yang membinasakan, merosakkan, lalu baginda menyebutkan salah satunya adalah sihir. Pada hadis lain ada menyebut yang pertama iaitu asyirku billah, kemudian yang kedua membunuh manusia, yang ketiga ini iaitu sihir. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka khulasahnya, jauhkanlah, jangan amalkan. Jangan menyusahkan orang lain. Berfikiran positif, sangka baik. Begitu juga andai kata kita disihir, jangan balas tuan-tuan. Kita berobatlah setakat kemampuan kita, jangan balas. Dunia dia boleh buat, akhirat besok jangan dia mengangkat besok meminta ampun kepada kita tuan-tuan. Jangan besok amalan baik dia kita ambil besok, tinggal amalan jahat saja, kemudian amalan buruk kita kasih pada dia. Amalan baik dia dah tak ada, buruk saja, maka masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sabar saja. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kamu, sungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan beri khabar gembira pada mereka yang sabar. Kena sabar. Jangan balas. Tahu, walaupun kita tahu orang buat kita, jangan balas, sabar. Berobat, sakit kita berobat, tak apa. Semuanya keizinan berlakunya sihir tadi dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tak izin, maka tidak akan terjadi. Allah nak lihat, mungkin itu satu ujian pada kita. Nak lihat bagaimana kita boleh bertahan, bagaimana kita boleh menyelesaikan sesuatu perkara tersebut. Andai kata kita okey, andai kata kita boleh bertahan, andai kata kita bersabar, besarlah pahalanya besok tuan-tuan. Inilah. Walaupun kita tahu kita disihir, maka kita berobatlah, jangan kita balas. Tuan-tuan. Semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya tuan-tuan. Okey, saya cukup sampai di sini. Insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita pada masa-masa yang akan datang. Apa yang baik datang pada Allah Taala, yang buruk itu datang pada kelemahan, kedhaifan diri saya sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إيمانا هدى ورحمة اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا مولانا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.